Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Tajuddin Jam, Pengarah Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik Kementerian Pelajaran Malaysia, yang saya hormati Tuan Haji Kasim Muhammad, Pengarah Pelajaran Negeri Melaka, yang saya hormati Dr. Mahmud Yahya, Timbalan Pengarah IPG Teknik, pengarah-pengarah, tuan-tuan dan puan-puan para peserta yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama dalam majlis penutupan Persidangan Kebangsaan Pendidikan Vokasional 2012, Anjuran Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, dan Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada pihak penganjur Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional dan juga Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik kerana dapat menjayakan Persidangan Kebangsaan Pendidikan Vokasional 2012 yang amat bermakna. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada pembentang-pembentang jemputan dari dalam dan luar negara seperti Australia, Thailand, Singapura dan juga Indonesia. Tahniah dan syabas juga kepada para peserta yang hadir, yang menunjukkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha kita untuk melakukan transformasi pendidikan vokasional di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, transformasi terhadap pendidikan vokasional merupakan usaha menambah baik sistem pendidikan vokasional sedia ada bagi menyumbang ke arah agenda transformasi Malaysia agar Malaysia mencapai matlamat menjadi sebuah negara yang maju dan masyarakat berkemahiran tinggi menjelang tahun 2020. Justru kita mahu menjadikan sistem pendidikan dan latihan sebagai landasan untuk melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran tinggi. Laporan awal Blueprint Pendidikan Negara yang telah dibentangkan pada 11/9/2012 oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Menteri Pelajaran yang lalu akan dilaksanakan mulai tahun hadapan. Ia bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti serta mampu melahirkan modal insan yang dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi seiring dengan usaha ke arah menuju negara berpendapatan tinggi. Pandangan daripada berbagai pihak seperti UNESCO, Bank Dunia dan hasil kajian panel bebas dan panel antarabangsa yang dilantik serta hasil daripada dialog pendidikan nasional yang telah diadakan, maka telah diambil kira beberapa pandangan mereka ini untuk merangkam dan melaksanakan dan menyiapkan blueprint, iaitu Plan Strategik Pendidikan Negara daripada tahun 2013 hingga tahun 2005. Plan ini merangkumi 3 gelombang, iaitu program jangka pendek, sederhana dan panjang, dan yang amat penting dan kita berharap bidang pendidikan dapat dibaiki dan dilaksanakan segera bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu dilonjakkan setanding
dengan negara maju yang lain. Kementerian Pelajaran telah mengenal pasti berdasarkan kepada laporan tersebut 9 bidang keutamaan untuk membina sistem pendidikan yang berkualiti, yaitu guru, kepimpinan sekolah, kualiti sekolah, kurikulum dan pentaksiran, penguasaan berbagai bahasa, peluang lepasan menengah, peranan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, kecekapan dan keberkesanan sumber Kementerian Pelajaran, dan kapasiti serta keupayaan penyampaian Kementerian Pelajaran. Laporan awal ini telah menghasilkan 11 anjakan yang perlu dilaksanakan. Inilah satu blueprint pendidikan yang komprehensif di mana laporan ini akan dipamerkan kepada orang ramai, dan semalam dalam mesyuarat pos kami kita telah memutuskan akan dipamerkan mulai daripada bulan Oktober hingga November. Dan rakyat berpeluang sekali lagi untuk memberikan pandangan sebelum ia dibentangkan kepada Kabinet untuk diteruskan pada bulan Desember tahun 2012. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, laporan awal blueprint pendidikan negara ini membuktikan bahawa kerajaan adalah begitu tulus sebenarnya dalam melakukan transformasi pendidikan negara, kerana ia melibatkan 12 panel bebas, 4 panel antarabangsa, dan melibatkan juga 6 IPDA dan 9 makmal pendidikan. Dan ia juga merangkumi suara rakyat dan melibatkan juga seramai 7,757 warga pendidik yang memberikan pandangan, sehingga kita telah melahirkan sebanyak 7,039 show. Dan daripada show-show inilah sama ada melalui 156 memorandum, 20 meja bulan, 16 dewan terbuka dan 5 forum pelajar, maka kita telah menghasilkan satu laporan awal. Dan laporan awal inilah seperti mana yang saya sebut tadi akan dipamerkan sekali lagi kepada rakyat, dan rakyat diberi peluang untuk memberikan pandangan terakhir mereka sebelum ia diluluskan oleh Kabinet. Dan ini merupakan satu proses yang cukup besar, kerana ia umpama kita menyediakan satu referendum daripada rakyat kepada sistem pendidikan negara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan tidak pernah dilakukan oleh negara-negara yang lain pun terhadap sistem pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam laporan awal blueprint itu, pendidikan praktek ataupun vocational dan teknik tidak terkecuali daripada perhatian rakyat untuk terus serta ditransformasikan. Justru Kementerian Pelajaran Malaysia, khasnya bahagian pendidikan teknik dan vocational, telah memikul tanggungjawab untuk merencana plan transformasi pendidikan vocational di Malaysia. Sebab itulah saya amat mengalu-alukan convention yang tuan-tuan adakan pada hari ini, kerana ia sedikit sebanyak akan membantu usaha kita melaksanakan transformasi pendidikan vocational yang menjadi sebahagian daripada apa yang kita harapkan dilaksanakan dalam blueprint pembangunan pendidikan negara kita untuk tempoh 13 tahun yang akan datang. Sebab itu saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada semua yang terlibat dalam convention pada hari ini. Dalam rangka transformasi pendidikan vocational ini, 11 plan strategik telah digariskan, iaitu antaranya ialah pertama, melaksanakan kurikulum pendidikan asas vocational ataupun PAV, di mana 15 buah sekolah menengah kebangsaan telah pun dirintis pada tahun 2012, dan sebanyak 135 buah lagi sekolah menengah dikenal pasti untuk melaksanakan PAV pada tahun-tahun yang akan datang, khususnya bermula pada tahun 2014. Yang kedua ialah melaksanakan kurikulum college vocational ataupun KV. Yang ketiga ialah menerbitkan program pendidikan asas vocational. Keempat ialah menubuhkan college vocational Kementerian Pelajaran Malaysia.
Yang kelima ialah menubuhkan kolej vokasional agensi awam yang lain. Yang keenam ialah menubuhkan kolej vokasional swasta menerusi inisiatif pembiayaan swasta. Yang ketujuh ialah menubuhkan majlis pembangunan pendidikan dan latihan vokasional nasional seperti mana yang tuan-tuan sebut dalam memorandum tadi, sebenarnya sudah pun dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran, dan kita dalam proses menepasi calon-calon yang sesuai, dan apa yang tuan-tuan putuskan dalam resolusi itu insya-Allah saya yakin akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Yang ke-8 ialah melaksanakan pentaksiran berasaskan standard kompetensi vokasional. Yang ke-9 ialah mewujudkan sektor pendidikan teknik dan vokasional. Yang ke-10 ialah memperkasakan sumber manusia pendidikan vokasional menerusi latihan. Dan yang terakhir ialah memperkasakan sumber manusia pendidikan vokasional menerusi penambahbaikan skim perkhidmatan. Tadi saya juga mendengar satu daripada syur tuan-tuan ialah untuk memberikan perhatian terhadap laluan khususnya di kalangan warga pendidik dalam bidang vokasional dan teknik. InsyaAllah kita akan berikan perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati,